Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kumpulan kami telah memilih sebuah buku yang bertajuk Hikayat Johor. Hikayat Johor merupakan salah satu sastra sejarah. Berikut merupakan ahli kumpulan 5, dimulai oleh Muhammad Ikmal Hakim. Seterusnya saya sendiri, Nurul Elika binti Ahmad Muslim, Siti Nur As-Solehah binti Yahya, seterusnya Nur Syamsina binti Ahad, serta yang paling handsome sekali, Muhammad Amirul Hadi. Berikut merupakan buku yang kami pilih. Kami telah memilih buku yang bertajuk Hikayat Johor. Ia telah dikarang oleh Major Datuk Muhammad Said bin Haji Sulaiman. Ia telah diterbitkan pada tahun 1941. Ia juga diterbit oleh Pejabat Cetak Kerajaan Johor. Hikayat Johor ditulis oleh Major Datuk Muhammad Said bin Haji Sulaiman. Hikayat Johor merupakan salah satu daripada kesusastraan bahasa Melayu yang mengisahkan sejarah keberadaan orang Bugis pada abad ke-19 di Riau dan Selangor. Ia dipercayai ditulis sekitar 1810 dan manuskrip yang bertarikh 1849. Menurut Major Datuk Muhammad Said, selepas kemangkatan Sultan Mahmud mangkat di Julang, maka terputuslah nasab keturunan Sultan Johor. Selepas kemangkatannya, kerajaan Johor diperintah oleh golongan bendahara dengan dilantik putera Tun Habib, Datuk Bendahara Sri Maharaja Padang Sarjana Johor sebagai Sultan dengan gelaran Sultan Abdul Jalil. Namun, mengikut buku salah silah Melayu dan Bugis, keturunan Raja dan Bendahara Johor adalah berasal daripada satu keturunan. Jadi daripada keturunan yang sama. Jadi, pemerintah Johor selepas tahun 1699 adalah daripada keturunan Bendahara Melaka. Buku ini juga mengisahkan sejarah Sultan di Teluk Ketapang, peperangan antara Raja Haji dengan Belanda yang berakhir dengan kematian Raja Haji. Banyak diceritakan tentang pengembaraan, peperangan dan hubungan raja-raja lain di Kepulauan Melayu. Bahagian akhir hikayat negeri Johor ialah peristiwa yang berlaku di Selangor. Apabila Riau telah ditawan, raja-raja Bugis masih mengekalkan pengaruh mereka di Riau. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syamsina binti Ahad, pemegang matrik di 2018-108-2516. Saya akan teruskan pada bahagian latar belakang sastra sejarah yang telah kami pilih, iaitu Hikayat Johor. Karya sastra Johor merupakan karya sejarah pertama yang dihasilkan dengan menggunakan tulisan cetak, di mana sebelum-sebelumnya hikayat dihasilkan dengan menggunakan tulisan tangan ataupun kita kenali sebagai tulisan cetakan cap batu. Hikayat Johor juga merupakan hikayat dengan tulisan Jawi yang paling banyak diulang cetak sebelum zaman kemerdekaan. Seterusnya, hikayat Johor ini diterbitkan buat pertama kalinya pada tahun 1908 dan dikatakan diulang cetak sebanyak 10 kali dari tahun 1911 sehingga 1955. Dan untuk pengetahuan anda semua, pada tahun 1951, hikayat Johor ini diterbitkan oleh Pejabat Cetak Kerajaan Johor. Selain itu, hikayat Johor juga pernah digunakan sebagai buku teks di sekolah-sekolah kerajaan Johor sebelum wujudnya Perang Dunia Kedua. Hikayat Johor juga merupakan salah sebuah karya sejarah sastra yang banyak dijadikan sumber rujukan oleh para sejarawan terdahulu. Antaranya ialah Ahmad Fauzi bin Muhammad Basri, Karl A. Trocky, A.C. Milner dan juga J.M. Galik. Akhir sekali, tumpuan khusus yang diberikan oleh pengarang iaitu Tengku Said dalam Hikayat Johor ini banyak mengisahkan tentang ketukuhan Sultan Abu Bakar dan juga perkembangan-perkembangan yang berlaku di dalam negeri Johor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bahagian ini, saya akan menceritakan tentang penulis bagi Hikayat Negeri Johor. Hikayat Negeri Johor telah dikarang oleh Major Datuk Muhammad Said bin Haji Sulaiman pada tahun 1908, lalu
dicetak dan diterbit pada tahun tersebut untuk kali pertama. Cetakan terakhir adalah pada tahun 1955. Namun begitu, naskah yang dicetak pada tahun 1940 iaitu edisi ke-10 merupakan naskah yang paling banyak dirujuk oleh para sejarawan dan juga dijadikan sebagai sumber utama bagi penghasilan buku-buku sekolah kerajaan negeri Johor sebelum kependudukan tentera Jepun. Secara ringkasnya, Major Datuk Muhammad Said dilahirkan pada Oktober 1876 di Teluk Belanga, Singapura dan meninggal dunia pada 25 Ogos 1955. Beliau telah berkhidmat di negeri Johor pada 1898 sebagai juruwang di Jabatan Perbendaharaan. Oleh kerana komitmen yang sangat baik, Sultan Johor pada ketika itu iaitu Sultan Ibrahim telah melantik beliau sebagai Setiausaha Sultan Johor pada tahun 1910 hingga 1952. Selain dalam melibatkan diri dalam pentadbiran negeri Johor, beliau juga adalah antara watak penting dalam memartabatkan dan memajukan bahasa Melayu pada zaman sebelum merdeka. Beliau adalah penunjang utama dalam Pakatan Belajar Mengajar Pengetahuan Bahasa pada 1888 yang berfungsi dalam membantu perkembangan bahasa Melayu dalam era sebelum kemerdekaan. Dengan mempunyai kemahiran pengetahuan bahasa yang tinggi, ini sedikit sebanyak telah membantu beliau dalam menghasilkan karya Hikayat Johor. Seterusnya kita akan membincangkan tentang isi kandungan yang terdapat dalam Hikayat Johor. Hikayat Johor ini mempunyai 26 pasal di mana isi kandungannya boleh dibahagikan kepada dua bahagian. Bahagian pertama merupakan 6 pasal yang menceritakan berkenaan sejarah Johor secara umum, iaitu dari zaman kejatuhan Melaka ke tangan Portugis hinggalah zaman Temenggung Daeng Ibrahim. Bahagian ini dijadikan sebagai mukadimah oleh pengarang dan bukanlah tumpuan utama beliau. Bahagian kedua terkandung dalam 20 pasal yang menceritakan tentang sejarah Sultan Abu Bakar bermula dari tarikh kelahiran baginda, peristiwa-peristiwa yang berlaku sepanjang pemerintahan baginda sehinggalah kemangkatan baginda di London, serta pengurusan penghantaran pulang dan juga pemakaman baginda di Johor Bahru. Antara aspek utama yang menjadi tumpuan pengarang Hikayat Johor adalah berkaitan dengan pembukaan bandar di Johor Bahru, penubuhan, perkembangan dan pembangunan kerajaan serta pentadbiran di Johor Bahru, hubungan baik baginda dengan Sultan Ali, hubungan baik dengan pihak Inggeris di Singapura dan juga Istana Inggeris, pertabalan dan kemahkotaan baginda, penganugerahan darjat kehormat kepada para kerabat dan juga pembesar negeri, lawatan baginda ke luar negeri serta peristiwa-peristiwa yang berlaku selepas kemangkatan baginda, terutamanya yang berkisarkan tentang penghantaran pulang jenazah baginda dari London ke Johor Bahru serta upacara pemakaman jenazah baginda. Berdasarkan bilangan muka surat yang terdapat dalam Hikayat Johor, aspek berkaitan kemangkatan dan pemakaman jenazah baginda adalah bahagian terpanjang yang diceritakan dalam Hikayat Johor, iaitu sebanyak 5 fasal, mula dari fasal 22 hingga fasal 26 yang mengandungi sebanyak 17 halaman daripada halaman keseluruhannya, iaitu 82 muka surat. Peristiwa ini amat penting dari segi kebudayaan dan juga legitimasi Kesultanan Johor moden. Baiklah, itu sahaja serba sedikit kandungan yang terdapat dalam Hikayat Johor. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Baik, saya Muhammad Amirul Hadi bin Amidin bernombor matriks D2018108
2473. Baik, saya akan meneruskan pembentangan untuk kumpulan kami di bahagian kesimpulan. Baik, secara keseluruhannya, hikayat Johor ini boleh dianggap sebagai perintis kepada penulisan sejarah secara moden dalam masyarakat Melayu. Walaupun terdapat kesalahan ataupun kelemahan yang boleh dijadikan kritikan dari aspek penulisannya, hikayat ini telah menimbulkan satu dimensi yang baharu. Baik, hal ini kerana hikayat ataupun karya ini tiada unsur seperti mitos dan fantasi di dalamnya. Kesilapan fakta yang dilakukan oleh pengarang boleh dianggapkan sebagai satu kesilapan yang biasa kerana penulis bukanlah ahli ataupun seorang sejarawan yang profesional. Yang jelas, hikayat Johor pernah menjadi bahan bacaan dalam kalangan orang Johor secara meluas, dan hikayat ini dijadikan bahan rujukan terutama sekali dalam penulisan rasmi bagi memperingati sesuatu majlis sambutan di Johor seperti tahun Jubli Emas ke-100 Johor Baharu. Dan oleh itu, sejarawan juga menganggap hikayat Johor ini sebagai salah satu sumber prima dalam penulisan sejarah Johor, dan hal ini menjadi faktor utama yang menunjukkan bahawa hikayat Johor ini masih relevan untuk dibaca dan dikaji sehingga ke hari ini. Demikian sahaja penutupan dan kesimpulan pembentangan daripada kumpulan kami. Semoga bermanfaat untuk semua dan sekian, terima kasih.